Hi and Assalamualaikum. Today me and my friend we will present about our project. So this is my project next. So this is my group member. First let me introduce myself. My name is Nohazra Husna binti Mardisha. My matrix number 17-F22F1068. My name is Nurisha Shafazana binti Rahimi. My number matrix 17-F22F1051. My name is Nuku Shatika binti Muatira. My number matrix is 17-F22F1073. My name is Nurdiani binti Ismail. My number matrix 17-F22F1077. Table of content. First, concept of restaurant. Second, standard recipe. Third, menu card. Fourth, reference. So, menu and restaurant concept. Menu, traditional dishes. Our restaurant concept, Borneo Heritage Hut, is a rustic yet charming dining haven nested amidst large greenery, evoking the ambience of a traditional Sabahan village. The restaurant architecture showcases indigenous design elements, which wooden structures, thatched roof, and authentic decor reflecting the diverse tribes of Sabah. Menu style, we have two. First, a la carte menu, featuring a diverse range of traditional Sabahan dishes, listed individually with detailed description and price. Categories can include appetizer, mains, dessert, and beverage, allowing guests to select dishes based on their preference. Next, set menu cultural journey, a fixed menu offering a curated selection of dishes that represent various indigenous tribes in Sabah. Each set menu could showcase a specific tribal cuisine, allowing guests to experience the distinct flavors of different cultures. Type of menu, we have three. First, traditional Sabahan menu, highlighting authentic Sabahan dishes such as hinaba, tuhau, ambuyat, bambangan-based specialties, and indigenous seafood preparation, offering traditional recipe prepared using time honor, cooking technique, and locally sourced ingredient. Second, tribal feast menu, showcasing a selection of dishes from different indigenous tribes in Sabah such as Kadazan Dusun, Bajau, Murut, showcasing their unique culinary heritage, providing an opportunity for guests to savor a diverse range of flavors representative of Sabah culture diversity. Third, additional offering, family-style dining package, offering family-style dining package where group can enjoy a curated selection of dishes served in communal platter, encouraging sharing and communal dining experience. That's all for me. Okay. Logo, tagline, and location. Logo. Why we choose this logo? Because this logo is symbolic because when we take the name of the status of Sabah. Why are there 4 people in the logo? It is because our group consists of 4 people in running Sabah Restaurant. And then, why do you choose the Sentosa Borneo Heritage Hub? Because we want to show Sabah food heritage that many of the younger generation now do not know the food heritage of the past. Finally, why do we want to create a restaurant based on Sabah food heritage? Because one our group member is Sabah.
tagline in our restaurant Sabah, heritage in every bite. Location in Jalan Parade, seat 45400, Incan, Selangor. In our restaurant, we have the dining area, kitchen area, and lastly, we have in the restaurant we have combination dining and kitchen. Assalamualaikum, and I will present our standard recipe. First, our menu is borobo jagung. How to make the borobo jagung? Pertama, jagung ni dibersihkan dan diasingkan satu persatu dari batangnya dan ketepikan. Kedua, cuci beras, masak hingga menjadi bubur. Ketiga, sementara menunggu beras menjadi bubur, tumis bahan-bahan yang bertanda seperti kayu manis, kemudian ketepikan. Keempat, apabila beras telah menjadi bubur, masukkan jagung yang telah dibersihkan tadi, masukkan halia, udang dan masukkan sup bunjut serta 4 sekawan dan kiub pati ayam, gaul hingga mendidih. Kelima, apabila nasi sudah mendidih, masukkan bahan-bahan yang telah ditumis tadi dan gaul sehingga udang dan jagung masak. Keenam, masukkan kacang panjang, campurkan perasa dan garam secukup dan gaul sehingga kuahnya menjadi pekat. Ketujuh, apabila kuah sudah menjadi pekat dan kesemua bahan telah masak, masukkan sayur bayam, gaul hingga rata sehingga mendidih. Kelapan, siap untuk dihidangkan. Bagi lebih menarik, boleh taburkan bawang goreng dan daun sup ke pinggan. Untuk menambah kesedapan, boleh tambahkan sedikit lada yang telah ditumbuk dengan limau kasturi ke pinggan. Yang kedua, bergedil jagung. Cara penyediaan dia, yang pertama, jagung dikupas daripada tangkai dan ketepikan. Kedua, tumbuk semua bahan rempah. Ketiga, campurkan dengan jagung tadi, kemudian masukkan telur lalu gaul rata. Keempat, tambahkan perasa diikuti tepung, adun rata, jangan terlalu cair atau keras. Kalau keras, tambah sedikit air. Kelima, panaskan minyak kemudian goreng. Kalau nak nampak lagi menarik, kalau ada daun sup atau daun bawang, boleh campurkan sekali dalam adunan tadi. Menu yang seterusnya, nasi kuning. Cara menyediakan nasi kuning ni, basuh beras hingga bersih. Yang kedua, letakkan air dalam 1/2 ikut sukatan beras. Kemudian santan pekat setengah cawan, serbuk kunyit 1 sudu makan, irisan halia 2 sudu makan serbuk perasa. Ketiga, nak bagi menambah perasa, kita perlukan cukup rasa dan gula. Kemudian kacau ke semua bahan-bahan tadi sehingga mesra. Keempat, kemudian masak nasi seperti biasa. Untuk cara sambal pula, pertama masukkan semua bahan di dalam mesin pengisar seperti cili kering, bawang merah, bawang putih, cili api, tomato, serai, belacan dan ikan bilis. Kisarkan semua bahan tadi. Yang kedua, kisarkan semua bahan tadi sehingga betul-betul lumat dan halus. Ketiga, tumiskan semua bahan-bahan yang dikisar tadi dan masukkan di atas minyak yang sederhana, panas hingga naik bau. Yang keempat, masukkan 3 sudu santan, gula, garam dan sedikit serbuk perasa, kemudian tumis hingga pecah minyak. Okey, bagaimana cara-cara penyediaan gaduh-gaduh? First, masak nasi impit dan potong dagu. Second, rebuskan kacang panjang dan juga telur. Kemudian potong ikut kesesuaian. Ketiga,
potong dadu tahu dan gorengkan pula keropok putih. Dan yang kelima, blender kacang tanah dengan menggunakan sedikit air dan kisar halus. Cara buat gaduh-gaduh, yang pertama, panaskan minyak, goreng bahan-bahan yang telah ditumbuk dan dikisar menggunakan cuka. Goreng sehingga garing, kemudian masukkan kacang tanah yang telah dikisar. Tuangkan sedikit air. Yang ketiga, perasakan dengan garam yang secukupnya. Yang keempat, masukkan gula merah. Guna gula putih pun boleh. Yang kelima, gaus sebati hingga kuah pekat dan masak, kemudian tutup api. Siap untuk dihidang bersama bahan-bahan yang lain. Cara penyediaan kapurung. Yang pertama, penyediaan ambuyat atau bobola. Masukkan tepung kanji dalam bekas. Masukkan air sekatan 1 cawan air. Larutkan tepung kanji sehingga sebati. Panaskan pula air dalam 1 cawan juga dengan menggunakan kuali. Kemudian masukkan tepung kanji yang telah dilarutkan tadi. Kena pastikan tepung kanji ini sentiasa dikacau guna api perlahan. Bila tepung kanji dah berubah warna, sebati boleh matikan api. Kemudian sediakan siap-siap bekas yang berisi air. Nak buat bobola tu korang boleh guna chopstick atau sudu. Yang kedua, sediakan ikan bilis atau kacang tanah yang di blender. Lepas tu sediakan ikan bilis dan kacang tanah sukatan itu guna jadi jemari je. Lepas tu ikan bilis bersihkan terlebih dahulu. Kemudian goreng dengan minyak yang sikit sampai naik bau. Siap goreng, biarkan seketika, kemudian blender. Lepas tu kacang tanah pun sama juga, goreng dengan minyak yang sikit. Goreng sampai kacang tanah tu berubah warna. Tepikan seketika, buang dulu kulit kacang, kemudian blender. Yang ketiga, sediakan sayur-sayuran. Untuk sayur-sayuran ni, anda pilihan sama ada korang nak masukkan sayur bayam atau jagung pun boleh. Yang keempat, sediakan ikan sardin. Kalau diikutkan resepi asal, menggunakan ikan segar seperti ikan tamban. Yang kelima, sediakan hirisan bawang putih dan bawang merah. Hirisan bawang putih dalam 6 ulas dan bawang merah dalam 4 biji. Okay, next kita kepada resepi costing. Resepi untuk berebut jagung. Bahan yang pertama ialah jagung. Kuantiti dia 2 kg. Harga RM21. Beras 500 gram RM12. Sayur bayam 1 ikat RM1.99. Kacang panjang 1 ikat RM1.99. Lobak merah 1 biji RM1.99. Udang 300 gram RM16. Bawang merah 500 gram RM3. Bawang putih 350 gram RM1.50. Lada putih 250 gram RM1. Empat sekawan 1 pek RM1.50. Rempas sebuncut sup tulang adabi 1 pek RM1.50. Perasa 1 TSP RM2.50. Garam 1 TSP RM1. Cube pati ayam 1 pieces RM2.80. Jumlah kos adalah RM69.77. Seterusnya berkedil jagung. Bahan pertama jagung. Kuantiti 3 tongkol, harga RM3. Minyak. Kuantiti 1 liter RM3.80. Perasa. Kuantiti 1 TSP RM2.50. Telur 2 biji 80 sen. Tepung gandum 1 kg RM3.15. Lada putih 1 TSP RM1. Cili padi 6 biji 50 sen. Bawang merah kuantiti dia 4 biji RM3. Bawang putih 3 ulas RM1.50 dan halia 1 inci RM1.50. Jumlah kos RM20.75. Seterusnya nasi kuning. Bahan pertama beras 500 gram RM12. Serbuk kunyit
2 TSP RM2.50. Santan setengah cawan RM2.90. Halia 2 inci RM1.50. Maggi cukup rasa 2 sudu RM3.05. Gula 1 TSP RM3. Seterusnya cili kering 500 gram RM1.45. Cili apis 5 biji 30 sen. Tomato 6 biji RM1. Tomato 1 biji RM1. Serai 1 batang 20 sen. Seterusnya bawang merah 5 biji RM4. Bawang putih pula 3 ulas RM1.50. Belacan 1 inci RM1. Dan terakhir ikan bilis segenggam RM6. So jumlah kos adalah RM40.40. Okey, seterusnya kita beralih kepada gado-gado. Bahan pertama kita ada gula merah, kuantiti dia 50 gram, RM2. Garam 2 TSP RM1. Air, kuantiti dia sedikit. Kacang tanah 400 gram RM6.50. Timun sebiji RM1.50. Kacang panjang 1 ikat RM2. Telur kita ambil 3 biji RM1.20. Nasi impit 1 paket RM5.50. Keropok ikan 1 paket RM5. So jumlah kos untuk gado-gado adalah RM24.70. Okey. Kapurung pula, bahan pertama tepung kanji 1 kg RM2.80. Seterusnya ikan sardin 125 gram RM8.50. Ikan bilis segenggam RM6. Kacang tanah segenggam RM6.50. Sayur kacang panjang dan sayur kangkung 1 ikat RM2. Bawang putih dan bawang merah 1 labu dan 15 biji RM8. Air 1 liter. Garam dan ajinomoto 3 TPSP RM3.80. Limau pula 6 biji dan harga dia 70 sen. Dan terakhir cili padi RM9 lah dan harga dia 60 sen. So jumlah kos yang kita ada RM38.90. Okey, kita beralih kepada menu card. So gambar yang pertama adalah kita orang punya logo. Seperti tadi yang Medani sebutkan pasal logo kita orang. Okey, seterusnya gambar kedua set menu table di dot. Set A RM65 appetizer. Inava, tahu, barobok. Sup pula, sup hidangan, laut, sup kambing. Main course kita ada lino pot dan nasi tumpang. Okay, dessert pula kita ada tapai pulut dan ambuyat. So beverage kita ada sirap bandung dan kopi tenum. Okay, untuk set B pula dia RM80. Okay, appetizer kita ada 3. Lempeng kelapa, pisang goreng, gado-gado. Seterusnya kita ada sup. Sup dia ada 3 juga. Sup ayam, sup tumis dan kapurung. Okay, main course kita ada tauran mi, hinom puka, nasi kuning. Dessert pula kita ada 3 juga. Lopis, tompi, bergedil jagung. Okay, beverage kita ada 2 saja. Teh tarik dan bajau samat. Okay, menu card untuk ala carte pula kita ada appetizer, umai RM10, hinava RM15, lempeng kelapa RM3, tahu RM5, pisang goreng RM4. Okay, seterusnya sup pula, sup kambing harga dia RM25, sup hidangan laut RM30, sup ayam RM12, sup ikan RM10 dan sup tumis RM8. Okey, untuk main course pula kita ada tuaran mi RM8, lino pot RM10, pinasakan RM15, nasi tumpang RM18 dan hinom puka RM20. So seterusnya dessert pula kita ada tapai pulut RM5, tompik RM3, pinjaran RM1, lopis RM4 dan ambuyat RM8. Untuk beverage pula kita ada teh tarik RM2, sirap bandung RM4, bajau samat RM6, kopi tenam RM5 dan bosau RM8. Okey, kita ada special menu. So, special menu kita adalah berobok jagung RM7, bergedil RM5, nasi kuning RM8, gado-gado RM6 dan kapurung RM7. Fruit in menu and descriptive copy.
So saya akan jelaskan cerita tentang makanan 5 menu yang kita orang pilih. Jadinya first, barobo. Barobo ni traditional Sabahan delicacy featuring marinade, grilled or barbecue wilba, tender and flavorful. This dish showcase the rich culinary heritage of Sabah, with the meat cooked the perfection, offering a unique taste of the Regan game cushion. Second menu, bergedil jagung, a savory delight from Sabah, blending the sweetness of corn with aromatic speeches and mashed potato. This golden fried appetizer offer a crispy exterior while revealing a soft flavory interior, a delicious representation of Sabah culinary fusion and diverse flavor. Third menu is nasi kuning, a vibrant aromatic turmeric infused rice dish bearing a golden hue that symbolizes festivity and celebration in Sabah. Perfumed with spices and often accompanied by a variety of savory condiments, it offers a fragrant and flavorful experience, showcasing the rich culture heritage of Sabah cuisine. Fourth menu is gado-gado, a vibrant Sabah salad featuring a colorful medley of blanched vegetable, tofu and boiled egg, generally dressed with a cream peanut sauce. This dish boasts a harmonious blend of texture and flavor, offering a delightful balance of freshness and nuttiness in every bite, showcasing the diversity and richness of Sabah cuisine. Lastly, our menu is kapurong. Kapurong, cherished Sabahan delicacy. Kapurong is a flavorful dish from a fermented rice mixed with freshwater fish, offering a unique and tangy taste. Prepared with an indigenous method, it embodies the rich culture heritage of Sabah cuisine, showcasing the local expertise in blending ingredients for a distinct culinary experience. That's all from me. So this is our reference for the last present. That's all from our group. Thank you. Thank you.